Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang ke live Tiljana di Facebook dan di IG. Di Facebook dan di IG. Di TikTok. Maaf, tersasul. Terima kasih kepada Nothing, kepada di apa orang kata di TikTok. Nothing, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar semua yang join live kita pada hari ini ni? Adakah anda dalam keadaan yang baik-baik? Adakah anda dalam keadaan yang sihat? Bolehlah tolong komen di bahagian bawah. Okey. Di Facebook. Di Facebook. Okey. Di Facebook kita tak nampak kita punya komen kita. So di IG, di TikTok, di TikTok pula Katau. Selamat datang Katau, selamat datang Umi Najihah. Selamat datang kepada di Facebook Muhammad Ramran. Selamat datang ke UK Jasi Chasizat. Selamat datang semua. Terima kasih sebab join live Tiljana pada hari ini. Okay. So hari ni apa khabar anda semua yang join live Tiljana? Adakah anda sedang buat apa tu? Anda tengah buat ada yang bekerja kan pada hari ni? Adakah anda sedang drive ke, sedang makan ke kan? Sedang bekerja ke, lewat balik ke kan? Saya harap yang anda yang join live kita pada hari ni dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Cik Faizal kata salam. Waalaikumsalam. Selamat datang Alia Muhaya di Facebook. Adakah anda semua dalam baik-baik saja? Bolehlah tolong komen di bahagian bawah kalau nak komen ke, kalau nak reply ke, kalau nak bagi pandangan ke, bolehlah komen di bahagian bawah. Faizal Izwan kata tengah kerja di Subang Airport. Wah, kerja di Subang Airport. Sambil lalu, sambil-sambil kan, sambil-sambil keluar di notification anda semua, sambil-sambil tu join live kita pada petang hari ini. Okay. So hari ni kita punya topik kita pada hari ni iaitu 8 ciri pasangan yang serasi. Kita ni bila kita hari ni kita nak open topik ni, kenapa? Sebab kita nak tahu adakah pasangan kita yang sekarang ni serasi ataupun tidak dengan kita. Cik Nur Mirfa di TikTok. Saya suka seseorang tapi saya segan nak luahkan perasaan saya. Tak apa, kita ni sebenarnya perempuan ni tak perlu pun nak rasa malu ke, nak rasa segan ke nak bertegur sapa dengan someone yang kita suka tu. Kita ni orang kata kadang-kadang istilah pergi cari timba. Sekarang ni dah tak ada dah pergi cari timba. Di Tiljana juga anda boleh daftar terus. Kalau mana yang single tu ataupun yang mencari jodoh ataupun pasangan, bolehlah terus daftar di Tiljana. Okay. Sebab apa? Sebab anda semua yang nak inginkan pasangan yang mengikut kriteria, mengikut orang kata idaman yang anda inginkan, anda boleh cari di tiljana.my. Okay. Faizal Izwan kata serasi sama dengan melengkapi satu sama lain. Betul. Serasi itu adalah satu melengkapi antara satu sama lain. Antara kekurangan dia, kekurangan kita, apa yang kita kurang dia tambahkan, apa yang dia kurang kita tambahkan. Macam itulah kan. Daripada Ana Khail. Assalamualaikum. Hai sis, saya dalam fasa dikecewakan. Waalaikumsalam. Tak apa. Kita pun juga ada bolehlah kita pun dekat kita punya
posting kita ada banyaklah tips-tips nak move on ke. Anda yang nak ingin move on, yang rasa kecewa, nak baikkan hati, anda bolehlah tengok posting kita. Kita ada berikan banyak tips di posting, okay? So jangan lupa untuk like kan, kita punya share ke kan, mana tahu nak save ke kan. Bagi kalau rasa macam sedih ke, nak baca balik apa kekuatan yang kita dekat posting Tijana ada share kan macam-macam, anda boleh lihat di posting, okay? Mana tahu kita punya sharing kita di posting kita dapat membantu anda semua, okay? Di Facebook, Chazy Z, kadang-kadang kita tegur dia tak mau tegur kita. Itulah orang kata tak apa. Orang kata tak apa. Kita ni sebenarnya dalam dunia ni ramai lagi calon pilihan kita. Tak seorang je yang boleh kita pilih. Ramai lagi kita boleh pilih contohnya di Tiljana juga. Okay? So, kita hari ni back to kita punya topik kita pada hari ni, iaitu ciri-ciri pasangan yang serasi. Ini untuk yang anda yang mempunyai pasangan lah kan. Yang anda yang tak ada pasangan tu pun boleh juga dengar. Sebab apa? Sebab kita mestilah nak cari yang pasangan yang baik-baik, pasangan yang diridai Allah kan. So kita nak tahu pasangan kita ni boleh tak membantu kita ataupun serasi tak dengan kita untuk kita melangkah ke alam perkahwinan kan. So kita continue dengan kita punya topik kita. Biasalah bila kita bercinta ni, kita perlulah kunci kita bercinta ataupun kita nak berhubungan ni adalah komunikasi. Komunikasi kita sangat-sangat penting. Komunikasi, perwatakan kita, cara kita melayan pasangan, cara kita berinteraksi dengan pasangan, itu adalah perkara yang sangat penting. Sebab apa? Sebab perkara tu bila kita bercakap, takkanlah kita berpasangan kita tak pernah bercakap kan. So benda tu sangat-sangat penting untuk kita sendiri sebagai pasangan. Bukan pasangan kita je yang perlu berubah ke apa, tapi kita sendiri. Macam mana kita menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita. So ciri kita yang pertama, ciri-ciri yang serasi. Contoh bila kita ada pasangan yang serasi tu, kita nak tahu pasangan kita tu serasi ke tak dengan kita kan. So yang pertama, susah senang bersama. Ini biasanya lah orang selalu kata lah. Orang kata. Tak, bukan orang kata. Kita pun kena kata juga kan. Kita pun kena kata yang susah senang tu bersama. Bila kita nak berpasangan ni, kita nak melangkah ke alam perkahwinan, macam-macam liku, macam-macam kita kata, macam-macam masalah, macam-macam isu yang kita hadapi selepas berkahwin, kita akan perlu ada jalan penyelesaian kan. Takkanlah kita nak ada pasangan yang tidak macam susah senang kita nak kena sama lah. Takkanlah kita tak nak susah senang tak bersama kan. Kita mestilah susah senang kita, bahagia kita, duka kita mestilah sama dengan pasangan. Begitu juga pasangan dengan kita. So kita kena, bila kita dah ada hubungan ni, kita kena lihat adakah pasangan kita tu boleh terima ataupun tidak kita punya kelemahan kita. Adakah pasangan kita tu okey je? Adakah pasangan kita tu boleh memperbaiki kita punya kekurangan kita? Itu penting, perbaiki. Sebab kita dah susah senang nak sama ni, mestilah kita ada perbaiki kan. Bila ada kekurangan dalam diri kita, pasangan mestilah ada perbaiki kita punya sikap kan. Kita pun bila pasangan kita ada kekurangan, kita perbaiki sikap pasangan kita. Itulah maksud susah senang bersama. Okay. So Encik Faizal kata, 1. Pendengar yang baik. 2. Sentiasa di sisi, bagi sokongan. Dan ketiga, berkongsi, jangan prasangka. Itulah untuk side Faizal Izwan, Cik Faizal Izwan. Okay. So selamat datang semua. Faizal Sul, Nana, selamat datang. Terima kasih semua yang join live kita pada petang ini. Okay. So
Yang seterusnya, yang kedua, poin yang kedua, ciri-ciri pasangan yang serasi. Untuk kita ni, pasangan kita yang serasi, kita nak tahu pasangan kita tu serasi ke tak. Yang kedua iaitu menerima diri kita seadanya. Macam saya cakap tadi lah, bila kita ada pasangan ni, adakah dia tu terima tak dengan kekurangan kita? Adakah dia biarkan kita punya kekurangan kita dan dia pergi tinggalkan kita? Itu adalah salah satu pasangan kita ni serasi ke tak. Ataupun dia ada tegur ke, macam mana cara dia tegur, macam mana dia komunikasi dengan kita, nak tegur, nak terima kita punya kesilapan kita tentang sesuatu masalah yang kita hadapilah dengan pasangan kita. Di TikTok, Hai kak, hai kak, saya ni dah lama tak bercinta. Macam mana nak memulakan perkenalan dengan orang baru? Macam mana kita nak mulakan perkenalan kita dengan orang baru? Macam tu lah. Macam tu Okey. Macam mana kita nak mulakan perkenalan baru? Mestilah kita kena langkah yang pertama. Buat langkah pertama iaitu pergi ke Tiljana. Daftarlah di Tiljana. Sebab apa? Sebab di Tiljana ramai yang boleh orang kata mengikut kriteria. Bila anda daftar, anda boleh mengikut apa orang kata, nak cari ciri-ciri yang anda inginkan tu. Sangat senang lah di Tiljana. Anda daftar and then anda boleh dapatkan dan mulakan perkenalan anda. Dekat Tiljana pun anda boleh ucapkan salam. Ucapkan salam, dan mana tahu dengan salam anda tu anda mendapat jodoh yang betul, kan? So, yang kedua iaitu Yang ketiga, menghormati ahli keluarga. Contohlah kan, kita pergi jumpa orang kata pergi jumpa pasangan kita, ataupun pasangan kita jumpa dengan keluarga kita, kan? Macam mana dia layan keluarga kita? Macam mana dia orang kata, macam mana dia berinteraksi, macam mana dia layan, macam mana perwatakan dia semasa dengan keluarga kita. Adakah dia macam bertindak macam tidak baik ke, yang memberikan ketidakselesaan dengan keluarga kita. Kat situ kita dah tahulah macam mana dia menghormati ataupun tidak keluarga kita. Ataupun dia tak jumpa family kita, kita cuma ceritakan masalah kita kepada dia dan tentang masalah family kita, dan macam mana dia merespon, kita punya penceritaan kita. Adakah dia tu macam lagi judge family kita yang melebih-lebih tu. Kadang-kadang ada pasangan yang tidak orang kata memberi pandangan, dia support kita bila kita meluahkan, tapi dalam masa yang sama dia melontarkan kata-kata yang kesat kepada family kita, kan? Kat situ pun kita kena tahu juga, bukannya kita je yang dia perlu hormat, tapi dengan family kita juga pun dia perlu hormat. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Okey, itulah cara untuk kita tahu pasangan kita tu serasi ataupun tidak. Okey, untuk nak kekalkan kita punya the next step kita lah, kan? Okey. Seterusnya, yang keempat, berkongsi tanggung keluarga. Kat sini bukannya maksudnya pasangan kita ni menanggung semua keluarga kita, tak bermaksud macam tu. Tetapi berkongsi tanggung keluarga ni bermaksud pasangan kita ni sudi untuk berkongsi, ataupun contoh kita ada dalam masalah lah. Contohnya kita ada dalam masalah dan memerlukan wang ataupun duit, kan? Jadi dia sudi untuk berkongsikan dia punya duit ataupun dia punya wang dia sedikit kepada kita. Walaupun orang kata dia bukanlah pasangan yang sebelum bertunang, semasa bertunang pun tak apa, sebelum bertunang pun dia dah nampak yang dia tu pasangan kita tu, dia tu pasangan kita, nampak yang dia tu sangat yang caring, yang
tidak kedekut kan. So kat situ dah nampak lah yang dia ni boleh beri kerjasama bila kita menghadapi masalah. Dia sentiasa berkongsi, dia tidak kedekut lah, senang cerita. Okay. Yang seterusnya, memiliki cita-cita masa depan yang sama. Okay. Memiliki cita-cita masa depan yang sama ni dia khusus kepada dua orang yang amat berbeza, antara lelaki, sama ada jika mempunyai satu atau dua persamaan yang mendalam seperti suka melancong ataupun suka ramai anak. Tu macam contohnya pasangan kita. Pasangan kita ni bila kita sedang berbual ataupun kita berborak dengan pasangan, kita buka ataupun kita open satu topik yang dia tidak topik yang kosong. Dia cuma ada topik yang macam apa next step kita, apa masa depan kita, apa cita-cita kita dengan pasangan kita, macam mana pasangan kita take serious dalam hubungan, macam mana pasangan kita ni membuatkan satu hubungan tu lebih serius untuk masa hadapan, macam mana dia planning, macam mana dia merancang sesuatu hubungan dia pada masa hadapan. So nampaklah kat situ sama ada dia serius ataupun dia lagi nampak dia serasi lah. Dia nampak serasi tak dengan kita, sama ada dia punya cita-cita dia ataupun perancangan dia tu sama tak perancangan dengan kita, macam tu. Okay. So yang keenam boleh membaca gerak hati kita. Okay, contohnya contohnya orang kata ketika kita bercakap ke kan, contoh kita nak cakap dia pun cakap gitu kan, gitu. Okay. Contohnya kita nak open topik, kita baru nak start bercerita ataupun start nak bertegur ke, nanti dia macam sama-sama, dia macam seiring, dia kan serasi kan. Kalau bab-bab serasi ni kan dia macam seiring, lepas tu bersama-sama kan. Macam bila kita nak ambil air tu, sama-sama terambil air kan. Lepas tu bila kita nak buat satu perkara tu, nak ambil ataupun nak capai ke, nak something yang kita boleh buat perbuatan ataupun percakapan, tapi dia macam seiring dengan kita. Okay. Macam tu. Lee Jung Suk. Wah, nama Lee Jung Suk. Wow, so fantastic. Okay. Lee Jung Suk kata, akak ada persamaan yang sama ke? Akak ada persamaan yang sama ke? Dari Lee Jung Suk kita. Lee Jung Suk Okay, Lee Jung Suk kata, adakah saya punya persamaan sama dengan pasangan? Jawapannya, setiap pasangan tu bila dah ada orang kata ketentuan, mestilah ada sama dia kan. Ada kadang-kadang sama dia tu seiring dengan kita. Kadang-kadang tak kisahlah apa-apa pun, dia sama seiring, sejalan, macam tu lah kiranya. Macam tu. Okay. So seterusnya, saling memaafkan. Bila kita ada masalah, kita ada buat silap, kita ada pasangan ada buat silap, kita ada buat silap, kita pun saling memaafkan. Macam walaupun perkara tu tidak begitu besar, walaupun kita nampak itu salah silap pasangan, tetapi kita still memaafkan pasangan tu. Itulah melambangkan saling memaafkan. Maksudnya kita kalau boleh kita elakkan, kalau kita nak cakap something yang membuat terguris ke hati pasangan, something yang membuatkan pasangan tu tidak selesa dengan kita ataupun nak break out ke kan, kita memulakan maaf, kita minta maaf lah dengan pasangan supaya hubungan kita tu terjalin dan tidak terputus di tengah jalan. Macam tu. Okay. So yang seterusnya, memiliki wajah yang serupa. Inilah selalu orang kata mitos ke, kan orang kata kalau dah pasangan kan, dah jodoh, mesti ada serupa. Kadang-kadang kita ni bila bercakap ke, kita dah hari-hari kita bersama pasangan, hari-hari kita meluangkan masa sama, hari-hari kita dah contohnya kalau setengah pasangan yang, contoh ada pasangan yang
kenal pasangannya sekejap je. Dalam masa tempoh sebulan je dia dah berkenalan dah dengan pasangan dia. Tapi macam mana kita nak tahu adakah dia tu jodoh kita? Adakah dia tu betul ke dia dengan kita ni jodoh? Kan setengah orang kan dikenal dengan pasangan dia tu sebulan je. Betul ke dia ni tak ada serupa pun dengan kita? Tak ada rupa dia tak ada pun macam kita. Tapi macam mana dia boleh orang kata macam mana dia boleh buat yang diri dia tu, macam mana kita boleh nampak yang dia tu wajah dia sama dengan kita? Macam mana kan? Macam mana? So kadang-kadang kita punya jodoh ni tak semestinya rupa sama, tapi kadang-kadang lepas kahwin. Lepas kahwin ni biasanya kita nampak adakah pasangan kita tu sama wajah ke tidak, dia punya perwatakan dia, cara dia berfikir, cara dia berkomunikasi, nampak sehaluan dengan kita. Selepas berkahwin, selalunya selepas berkahwin akan nampak semuanya. Itulah orang kata memiliki wajah yang serupa ataupun sikap yang serupa dengan kita. Itulah ciri-ciri yang boleh kita dapatkan di dalam bila kita berpasangan. Nak tahu pasangan tu serasi ke tak? Kan. Di Facebook kata Ashikin Ikin, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam Cik Ashikin kita, selamat petang. So hari ni topik kita iaitu ciri-ciri pasangan yang serasi. Kita nak tahu adakah pasangan kita yang sekarang ni, yang kita berhubungan sekarang ni, yang kita bertunang ke, adakah serasi tak dengan kita? Sekarang yang kita bertaaruf tu, adakah serasi pasangan kita? Kan kita nak tahu selanjutnya. Inilah ciri-ciri tadi yang saya kongsikan. So, macam mana dengan kita punya topik kita pada hari ni? Adakah anda okey? Anda dapat tak? Adakah pasangan anda tu adakah pasangan anda tu serasi tak dengan anda? Yang mana yang tak ada pasangan tu bolehlah terus ke Tiljannah. Di mana di Tiljannah boleh terdaftar di tiljannah.my, kerana dekat Tiljannah anda boleh dapatkan ramai sangat orang kata ramai sangat apa orang kata pengguna, calon-calon yang berdaftar pada setiap hari. So kat situ anda boleh tahulah mana ciri-ciri, anda boleh tapis semua, anda boleh tahulah apa kriteria, dan anda boleh inginkan macam mana anda inginkan kriteria yang anda inginkan. So anda boleh terus ke daftar ke Tiljannah. Lee Jung Suk kata, kejap, bayang akak version lelaki serupa macam mana? Okey, selamat datang Hirul Azhar. Selamat datang yang baru masuk tu. Topik kita pada hari ni 8 ciri-ciri pasangan serasi. Okey. So itu sahaja untuk perkongsian kita hari ini. Saya harap pada hari ini anda semua dapatlah info-info ataupun tips ataupun tahu ciri sebenar pasangan anda. Adakah pasangan anda tu serasi ataupun tidak. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi like 634 like ni. Terima kasih sangat-sangat yang like dan yang join live kita pada petang ini. Chezi kata ulang semula. Okey, kita berikan masa sedikit lah. Sementara kita nak end live kita pada hari ni, kita yang baru masuk lah. Kita nak yang baru masuk tu kita sharekan sikit. Kita sharekan poin-poin dia je sahaja. Okey, yang ciri-cirinya iaitu ciri-ciri pasangan yang serasi. Yang pertama ialah susah senang bersama. Macam mana kita boleh ataupun pasangan kita ni boleh hidup dengan kita dengan susah senang bersama. Macam mana menyelesaikan masalah, macam mana menghindari masalah-masalah yang isu-isu yang mendatang kan. Itulah macam mana kita nak tahu ciri-ciri yang boleh kita ni nak serasi dengan dia. Okey. Yang kedua, menerima diri kita seadanya. Pasangan kita bila ada masalah, adakah pasangan tu
bila pasangan tu tahu kekurangan kita, adakah dia terima kita, adakah dia boleh terima kita seadanya, adakah dia nak pergi begitu sahaja ke, kan? Macam mana dia treat kita, macam mana dia faham kita, dia boleh terima tak dengan sikap kita, ataupun dia buat penambahbaikan ke dengan diri kita, daripada yang tidak kacak pergi ke kacak, kan? Daripada yang tidak molek jadi pergi molek, gitu, kan? So yang ketiga, menghormati ahli keluarga kita. Macam mana pasangan kita hormat keluarga kita bila kita ajak jumpa ke, kita walaupun kita berkongsi tentang kita punya lifestyle ataupun bersama keluarga kita, cara dia merespon ataupun cara dia layan, cara dia berkomunikasi tentang keluarga kita, adakah dia judge semata-mata ataupun dia beri pandangan dia, ataupun pandangan dia tu baik, positif ataupun negatif. So kita kena tahu jugalah ciri-ciri dia macam mana. Okay. Yang keempat, berkongsi tanggung keluarga. Berkongsi tanggung keluarga ni bermaksud bukannya dia tanggung semua keluarga kita, bukan. Dia bermaksud kalau contoh kita ada masalah, kita ada contohnya lebih kepada masalah keuangan lah, keuangan. Contoh kita ada komitmen dan kita perlukan wang. So dia membantu sedikit lah, dia tak kedekut lah kiranya, macam tu. So yang kelima, memiliki cita-cita masa yang sama, iaitu masa depan yang sama. So maksudnya bila kita tahu macam mana dia merancang, macam mana dia plan, dia punya the next step dia bersama, dan benda tu, perkara tu sama dengan kita plan. Kita plan mestilah dalam diam, kan? Kita macam berfikir, kita macam nanti masa depan nanti kita nak macam ni, masa depan nanti kita nak macam ni. So apa yang kita plan tu sama dengan pasangan kita plan. Macam tu. Itulah nampak serasi tak dengan dia dengan kita. Okay. So yang keenam, boleh membaca gerak hati kita. So contohnya gerak hati ni, contoh dia lebih kepada anda nak ambil contoh anda nak ambil cawan, lepas tu dia pun ambil cawan, macam tu. Bila anda nak buat something ataupun nak bercakap ke, nak mulakan bercakap ke, dia akan macam dia sama-sama, dia macam seiring sejalan, macam tu. Dia sama-sama, kan? Dia macam tak ada, dia something yang benda remeh je, tapi dia macam nampak asal sama ni. Contoh pakai baju sama, kan? Keluar pun pakai baju warna sama, style yang sama, itu pun dah nampak serasi dah, kan? So yang kedua, saling memaafkan. So bila bercakap tentang memaafkan ni, orang kata memaafkan ni susah. Kadang-kadang susah, walaupun setengah orang nampak salah dia, tapi dia tak meminta maaf pun. So apa salahnya kita memaafkan, ataupun pasangan kita maafkan kita ke, kan? Macam mana dia treat kita, macam mana dia buat kita yang untuk menjadi pasangan yang serasi. Okay. So yang ke-8, yang itu yang terakhir sekali, memiliki wajah yang serupa. Ini yang ketara lah. Maksudnya macam orang nampak je, muka kau ni serupa lah, muka kau ni nampak cantik, macam nampak sama lah. Bila keluar je, kalau random biasa ke, mestilah kata ni yang mesti adik-beradik. Biasanya orang akan cakap adik-beradik, orang akan cakap sama lah muka, isteri ke, macam tu gitu, kan? So orang akan macam cakap sama lah muka adik-beradik ke. So nampaklah situ memiliki wajah yang serupa. Okay. So sampai di sini saja kita punya live kita, perkongsian kita pada hari ini. So saya nak ajaklah anda semua untuk orang kata untuk follow Instagram kita, iaitu Tiljannah My, Tiljannah My, kan? Kita punya Instagram kita. Dan jangan lupa untuk daftar di mana yang nak daftar pasangan ataupun nak cari pasangan, bolehlah
daftar, dan bila anda beli ataupun langgan package premium kita, anda akan dapat e-book percuma juga, di mana e-book tu boleh sharekan lah, anda boleh dapatkan tips-tips macam mana soalan yang boleh anda bertaaruf ke, soalan ataupun sambil anda mencari jodoh, anda boleh dapat ilmu juga. Okay, so tak lupa juga dekat Diljana kita ada diskusi bersama Cik Pa, di mana setiap hari Jumaat. So kalau yang nak join diskusi kita pada hari Jumaat, bolehlah join kita punya Telegram kita, di mana dalam diskusi tu bolehlah kita berbincang bersama Cik Pa. Cik Pa pun ada, selalulah Cik Pa akan kongsikan, akan buka topik tentang perhubungan. Macam-macam lah Cik Pa ada share kan setiap hari Jumaat. So anda diskusi tu dibuat secara dalam Zoom. So siapa yang ingin join, bolehlah chat admin, boleh je lah PM di TikTok, di Facebook ke, bolehlah PM tepi, dan untuk dapatkan link Telegram kami. Okay, so semoga anda semua menjaga kesihatan anda, keselamatan anda semua, dan semoga juga yang tengah mencari jodoh tu dipermudahkan, dan yang sedang ada jodoh tu untuk melangkah ke seterusnya dipermudahkan semua urusan anda. Okay, so semoga kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang join live kita pada hari ini. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.